Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN harus meneruskan tumpuan dalam memperkukuhkan kerjasama untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di sebalik ketegangan geopolitik yang kian meningkat menimbulkan risiko kepada pemulihan ekonomi. Ke arah itu, ke bawah Dunia Maha Mulia menggariskan kepentingan menyokong idea-idea baharu yang dapat menyumbang ke arah peningkatan daya saing dan kedayatahanan serantau bagi jangka masa panjang. Ke bawah Dunia Maha Mulia bertitah demikian pada sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Republik Indonesia kemarin. Ke bawah Dunia Maha Mulia mula-mula berangkat ke majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, Republik Demokratik Timor Leste, Republik Rakyat Bangladesh dan Kepulauan Cook. Berangkat mengiringi ke bawah Dunia Maha Mulia ialah Dunia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dunia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN dan isteri Ibu Hajah Iriana Widodo. Majlis dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. Ini diikuti dengan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia untuk mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Jakarta. Majlis penyampaian ASEAN Prize juga telah diadakan. Awang Haji Muhammad Iqbal Fakri bin Haji Damit dari negara Brunei Darussalam dianugerahkan ASEAN Prize 2022. Manakala Nguyen Thi Tuyet Min dari Republik Sosialis Vietnam menerima ASEAN Prize 2023. Majlis juga menyaksikan pelancaran ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control. For your unwavering support, let us continue to work hand in hand, building a stronger. Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia ke sidang-sidang kemuncak ASEAN di Jakarta pada tahun ini juga menunjukkan keakraban ke bawah Dunia Maha Mulia bersama para pemimpin lainnya. Ia juga merupakan peluang meneruskan perbincangan bagi meningkatkan usaha-usaha komuniti ASEAN serta kerjasama bersama rakan-rakan dialog ASEAN. Bagi ASEAN Prize 2022, anugerah diberikan kepada Awang Haji Muhammad Iqbal Fakri bin Haji Damit atas kepimpinan aktif beliau dalam gerakan belia dan kesukarelawanan, khususnya memberikan bantuan kepada orang-orang kehilangan tempat tinggal sekaligus menjiwai semangat komuniti ASEAN yang berorientasikan rakyat dan berdaya tahan. Ke bawah Dunia Maha Mulia seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN lainnya dan Republik Demokratik Timor Leste bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-43. Berangkat mengiringi ke bawah Dunia Maha Mulia ialah Dunia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sesi plenari tersebut, ke bawah Dunia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja dan Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste ke sidang kemuncak tersebut. Dalam titah, baginda menekankan bahawa ASEAN berada dalam kedudukan yang baik untuk pertumbuhan berterusan dengan rantau ini dijangka berkembang sebanyak 4.6% pada tahun 2023, melebihi jangkaan global sebanyak 3%. Baginda bertitah meskipun berhadapan dengan cabaran-cabaran akibat pandemik COVID-19, ASEAN terus memanfaatkan kemajuan dalam revolusi industri keempat. Dalam hal ini, baginda mengalu-alukan cadangan untuk menubuhkan ASEAN Digital Economy Framework yang akan menyediakan asas kukuh bagi ekonomi digital ASEAN yang selamat dan saling berhubung, sekaligus membukakan peluang dan meningkatkan keyakinan di rantau ini.
Menyentuh mengenai perubahan iklim, Baginda menegaskan bahawa ia kekal menjadi cabaran global yang memerlukan tindakan bersepadu yang segera dengan kebakaran hutan yang dahsyat, jerebu dan cuaca ekstrim telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan kewangan yang besar. Oleh itu, Baginda menzahirkan kegembiraan atas pemeteraian Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Climate Change yang akan berpusat di Bandar Seri Begawan dan seterusnya menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan ASEAN atas sokongan mereka. ASEAN Centre for Climate Change di Tah Baginda bukan sahaja menampilkan teknologi terbaru, malah ia juga akan membentuk strategi ke arah mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau melalui analisis penyelidikan dan pendekatan inovatif. Ia juga dijangka merumuskan cadangan-cadangan dasar untuk memastikan kedayattahanan rantau ini dalam menangani perubahan iklim. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia dalam ucap pertamanya antara lain menekankan kepentingan ASEAN bagi memelihara perpaduan dan sentraliti dalam memastikan rantau ini kekal aman dan stabil. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan kepada Tuan Yang Terutama Song Se Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, dengan negara tersebut akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan dan seterusnya menyampaikan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama selaku pengerusi ASEAN terhadap usaha-usaha beliau di sepanjang tahun ini. Therefore, I am pleased we have recently signed the establishment agreement for the ASEAN Centre for Climate Change hosted in Bandar Seri Begawan. Sesi plenari tersebut juga telah memberikan peluang kepada pihak International Monetary Fund dan World Bank untuk membentangkan perkembangan ekonomi global. Ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN menekankan perlunya ASEAN menjadi lebih adaptif, responsif dan berpandangan jauh agar dapat menjangkakan peluang-peluang dan menangani cabaran-cabaran pada masa akan datang agar ASEAN terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN Concord ke-4, ASEAN Leaders Declaration on ASEAN Human Rights Dialogues, ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, ASEAN Declaration on Strengthening Disability Inclusive Development for Resilient and Prosperous ASEAN Community, ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis, ASEAN Leaders Statement on the Development of the Digital Economy Framework Agreement, ASEAN Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia, ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development, ASEAN Declaration on Sustainable Resilience, ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Session of Conference of the Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCCOP 28, dan ASEAN Blue Economy Framework telah diluluskan. Pada sebelah petang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum. Majlis berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengidam Muda Abdul Matin. ASEAN Indo-Pacific Forum dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama antara lainnya menjelaskan forum berkenaan merupakan platform untuk membincangkan pembangunan infrastruktur hijau dan rangkaian bekalan yang mampan, pembiayaan yang berdaya tahan dan inovatif, transformasi digital yang inklusif dan ekonomi kreatif. Selepas majlis pembukaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama para pemimpin lainnya menyaksikan pameran projek-projek inovasi yang berjalan di wilayah Indo-Pasifik. In Indonesia, in operation. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat menghadiri sesi retreat sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta Convention Centre.
Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Semasa sesi retret tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan kebimbangan mengenai persaingan sengit antara kuasa besar serantau dan global yang boleh mengakibatkan kesalahfahaman dan salah perkiraan serta meningkatkan lagi ketegangan serantau. Persaingan ini berisiko menjejaskan pertumbuhan dan kemakmuran yang telah dicapai selama beberapa dekad. Dalam perkara ini, baginda menekankan ASEAN perlu bersatu menegakkan sentraliti untuk kekal relevan serta melihara keamanan dan kemakmuran serantau. ASEAN juga harus tetap menjadi lambang kerjasama serta tidak menyebelahi mana-mana pihak di tengah-tengah persaingan kuasa besar. Baginda menambah bahawa dengan memilih sebelah pihak hanya akan melemahkan seni bina serantau. Ke arah ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan penghargaan atas usaha-usaha Indonesia dalam melaksanakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, termasuk menganjurkan ASEAN Indo-Pacific Forum yang menghimpunkan rakan-rakan ASEAN untuk terus bekerjasama bagi menunjukkan komitmen ASEAN untuk mencapai seni bina serantau yang terbuka, telus dan inklusif. Dalam akhir titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan kepada Indonesia selaku pengerusi ASEAN dan juga kepada negara-negara jiran Myanmar di atas usaha-usaha mereka di sepanjang tahun ini untuk menggalakkan dialog dan perundingan dengan semua pihak yang berkenaan yang telah menghasilkan beberapa perkembangan positif di Myanmar. Perkara ini perlu diteruskan dan dialog di peringkat kebangsaan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan adalah digalakkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyatakan pendapat bahawa perjumpaan-perjumpaan sedemikian adalah selaras dengan 5-point consensus yang bertujuan untuk membantu Myanmar mencari jalan penyelesaian berjangka panjang dan inklusif yang dimiliki Myanmar dan diterajui Myanmar. Pada sesi tersebut, perbincangan para pemimpin tertumpu pada pelaksanaan 5-point consensus dan juga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. We have achieved over decades of maintaining peace and security. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudiannya berangkat menghadiri perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timor Leste terjalin pada 20 Mei 2002 dengan kerjasama dua hala tertumpu pada bidang pendidikan dan latihan serta perkhidmatan udara. Semasa perjumpaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai memperkukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Di samping itu, baginda turut menyampaikan undangan kepada Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama juga menjunjung baginda untuk berangkat mengadakan lawatan ke Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2024. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM133,013 kepada beberapa buah keluarga yang memerlukan bantuan dan 64 buah masjid, surau dan balik ibadat di seluruh negara. Majlis berlangsung kemarin di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Seri Seti Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan, menyampaikan bantuan berupa sumbangan kewangan kepada Dayang Munah binti Subuh di Kampung Parit Belayang, daerah Temburong bagi membaik pulih kediamannya. Juga menerima sumbangan kewangan 10 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, menyerahkan sumbangan kewangan khusus kepada 64 buah masjid, surau dan balai ibadat bagi mengadakan majlis sempena Maulidur Rasul.
Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiauserta Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya dengan angin barat daya adalah dominan dengan keadaan atmosfera yang stabil. Negara Brunei Darussalam diramal akan mengalami keadaan cuaca aktif sehingga Sabtu 9 September 2023 dengan hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Hujan juga dijangka berlaku dari semasa ke semasa. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut perairan Brunei pada amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak antara 0.4 dan 0.8 meter dan dijangka meningkat ke paras sederhana sehingga 1.5 meter pada hari Jumaat dan hari Sabtu terutama di kawasan lepas pantai. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Pelbagai ilmu dan persefahaman kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik diperoleh semasa 12 rombongan belia Republik Korea mengadakan lawatan ke daerah Tutong. Rombongan tersebut berada di negara ini bagi program pertukaran belia antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Kemarin rombongan belia Republik Korea mengadakan lawatan di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya. Lawatan memberi peluang kepada rombongan untuk mengenali khazanah budaya dan tradisi masyarakat Tutong. Rombongan juga membuat lawatan ke 7 rumpun keluarga Nayan Mukim Lamunin. Hadir Awang Muhammad Sufian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Rombongan turut mengadakan sesi perkongsian kebudayaan bersama pergerakan Belia Tutong Impak di Pusat Belia Tutong. Sampel pengujian kawalan doping luar pertandingan yang diambil oleh pihak Jawatankuasa Anti-Doping Brunei Darussalam BDA-DC sebelum Kejohanan Sukan Asia Tenggara Sukan SEA Phnom Penh 2023 didapati positif. Pengesahan keputusan ujian diterima dari Makmal Anti-Doping Doha Qatar bagi analisis sampel atlet badminton dan dilaporkan penemuan bahan terlarang dalam sampel berkenaan iaitu anabolic androgenic steroid AAS. Bahan tersebut disenaraikan dalam senarai bahan yang dilarang penggunaannya di dalam dan di luar waktu pertandingan oleh World Anti-Doping Agency WADA. Setelah siasatan dijalankan, Jawatankuasa Pengurusan Keputusan BDA-DC memutuskan atlet yang terlibat digantung daripada sebarang penyertaan kejohanan di peringkat kebangsaan serantau dan antarabangsa termasuk mengikuti sebarang latihan bagi tempoh 4 tahun. Bagaimanapun atas kerjasama dan pengakuan awal atlet tersebut, tempoh penggantungan dikurangkan kepada 3 tahun dari 24 Jun 2023 hingga 24 Jun 2026. Semua pingat kutipan mata dan hadiah ditarik balik. Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam juga dikehendaki membayar balik kemudahan yang diberikan kepada atlet terbabit atas perbelanjaan kerajaan semasa menyertai Kejohanan Sukan SEA Phnom Penh 2023 iaitu allowance sara hidup sebanyak RM300 dan tiket penerbangan sebanyak RM1,930. Sukan skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang Sabah FC. Perlawanan dijadual berlangsung malam ini di Padang 8 Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah, Berakas. Orang ramai dialurkan untuk datang bagi sama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad negara. Tiket masuk berharga RM5 akan mulai dijual pada pukul 2 petang. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.